Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati min a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Salawatullahi wassalamuhu alaihi ala habibina al-mustafa wa ala rasulina al-karim sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana zidna ilman yanfa'una, Rabbana yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, diizinkan Allah pada malam ni kita dapat bersua sekali lagi. Seingat saya tahun ni kali yang kedua saya sampai di Masjid Karwa, dan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Satu sunnah bila kita rancang satu-satu benda dan benda tu tak jadi macam kita rancang, sunat untuk kita menyebut satu perkataan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Apa makna qaddarallahu wa ma syaa fa'al? Allah telah tentukan apa yang Allah nak buat. Semua berada di dalam ketentuan Allah. Kita boleh rancang macam mana pun, tapi Allah tentukan. Perancangan dalam kepala, kuliah maghrib, Penang, Tanjung Tokong. Saya biasa bawa kereta daripada Melaka datang ke Penang 4 jam. 4 jam Melaka Penang, tapi kena bawa 180 ke atas. Kita dah bawa tengah malam, tapi sekali hari ni kalau bertolak pukul 12, paling lama 6 jam sampai pukul 6. Bajet macam tu. Sekali qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Hari ni tak tahu apa yang tumbang kat tengah jalan. Asalnya jam start daripada Tapah sampai mana? Simpang Pulai. Tapah sampai ke Simpang Pulai, berapa jam kami duduk kat situ? Rasanya lebih daripada 2 jam kat situ sahaja. So bajet pukul 6 dah jadi pukul 8. Baik, itu yang dikatakan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Sebab tu Nabi SAW ni bila dia nak keluar dan bila dia nak masuk ke dalam rumah, keluar rumah pun sama, masuk rumah pun sama, dibacakan satu doa dimulakan dengan bismillahi kharajna wa bismillahi walajna. Bismillahi kharajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Apa maksudnya? Dengan nama Allah kami keluar, dengan nama Allah kami masuk, dan kepada Tuhan kami bertawakal. Kita duk rasa kita kemai, tapi tak. Okey, kadang-kala Allah nak suruh kita bergantung dan berpegang dengan Allah. Kita hanya boleh rancang, tapi apa yang berlaku dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Saya ambil peluang kebetulan malam ni kita kuliah kita lepas Isyak. Jadi pasal topik kita mula lepas Isyak, jadi kita nak cerita pun cerita tentang satu kitab yang kami baca dan kami jadikan sebagai salah satu daripada kuliah kami di Melaka sana. Satu kitab yang amat baik dan saya cadang tuan-tuan juga baca. Asal kitab ini bernama Al-Yaumun Nabawi, sehari di dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diterjemahkan oleh yang berbahagia Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman. Satu kitab yang amat bagus, kerana kitab ini mendedahkan kita tentang apa Nabi buat dalam 24 hours. Sebab nak baca mungkin kitab hadis yang besar, kadang rasa panjang masanya, mungkin kita rasa terbeban, rasa susah. Tapi tak nakkah kita ni nak tahu dalam sehari semalam ni 24 jam ni apa yang Nabi SAW buat? Ada orang dia duk sambut Maulidur Rasul tiap-tiap tahun, tapi tiap-tiap tahun benda yang sama yang dihidangkan. Bahkan dia sendiri pun tak ada perubahan dalam bab mengamalkan sunnah ni, hanya sekadar benda-benda hak basic ataupun simple. Pasal dia tak ada minat untuk nak mengetahui sunnah Nabi, dia hanya minat pada bab yang senang.
Nak mengungkapkan perkataan selawat ni tak susah, semua orang boleh buat. Betul, selawat tu adalah salah satu tuntutan dan satu benda yang setiap orang Islam dia kena buat sebagai salah satu tanda kecintaan. Tapi yang besarnya adalah itba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi SAW. Hak ni yang kita nak buat, dan hak ni yang kadang-kadang susah. Macam mana nak itba'us sunnah, nak ikut sunnah tapi kita tak tahu. Kita tak tahu dan kita tak baca, kita tak belajar berkaitan tentang sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kita tak mampu sunnah yang besar, sekurang-kurangnya ada benda yang kita boleh buat. Sebab itu disebut di sana, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kat dalam Al-Quran ni supaya kita boleh fikir. Walaqad mannallahu 'alal mu'minin. Allah telah berikan satu anugerah kepada orang yang beriman. Satu anugerah Allah pada kita bila mana Allah ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Allah bangkitkan seorang rasul ni daripada jenis kita, jenis manusia. Kalau dia bangkit rasul ni mai daripada malaikat, kita akan kata tak apalah, malaikat memang macam tu. Tapi dibangkitkan rasul ni daripada jenis manusia. Bila jenis manusia, apa yang Nabi SAW buat, kita boleh buat. Pasal dia buat dalam kapasiti dia sebagai seorang manusia. Ya'kulut ta'am wa yamshi fil aswaq. Yang kata Nabi SAW, dia makan macam kita makan. Dia juga pergi ke pasar. Maknanya dia memerlukan, dia ada keperluan hidup. Sama macam manusia. Maka semua benda yang Nabi SAW buat, kita boleh buat. Hak duk jadi cempera. Hak duk jadi cempera ni, faham cempera orang Melaka? Tak tahu. Baik, duk jadi cempera ni, duk jadi kalut ataupun duk jadi celaru ni pasal kita duk pi tambah benda hal tak patut tambah. Asal simple tapi kita duk pi buat jadi tambah bagi jadi susah. Itu yang jadi masalah. Sebab tu bila kita lihat sunnah Nabi SAW, apa yang Nabi buat ni kita mampu ikut. So sekarang kita nak tahu waktu malam ni selepas waktu Isyak ni apa yang Nabi SAW dia perbuatkan. Baik, maka dalam kitab ini dia kata malam-malam di dalam kehidupan Nabi SAW. Selesai daripada solat Isyak, Nabi balik rumah. Selesai solat Isyak, Nabi kita ni dia balik rumah. Kita malam ni pasal apa tak balik? Pasal kuliah maghrib kita dipospon pi ke lepas Isyak. Pasal itu tuan-tuan ada, kalau tak tuan-tuan dah balik. Bukan? Jadi Nabi SAW ni lepas Isyak dia akan kembali ke rumah dan menunaikan solat sunat ba'diyah di rumah. Tuan-tuan, sunat ni elok dibuat di rumah. Pasal apa dibuat di rumah? Nabi SAW menyebut kepada kita, wala taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah kamu ni macam kubur. Maksud jangan jadikan rumah macam kubur ni maksudnya apa? Rumah tak ada amalan. Dalam rumah tak ada Quran. Maksudnya tidak dibacakan Al-Quran kat dalam rumah. Dalam rumah kita tiada zikir. Dalam rumah kita tiadanya kita katakan solat. Jadi rumah kita jadi apa? Rumah kita jadi panggung wayang. Nak tengok cerita apa? Buka Netflix, kita dah boleh pilih. Semua cerita ada, daripada Hindustan, Bollywood sampai kepada Hollywood, sampai ke Mallywood. Semua ada belaka. Rumah dah jadi macam panggung wayang. Kita tengok cerita tapi tak ada amalan kat dalam rumah. Rumah jadi apa lagi? Rumah jadi macam kedai makan. Apa yang kita nak makan semua ada kat dalam rumah kita. Rumah jadi macam mana? Rumah kita dah jadi macam funfair, lampu kiri kanan litlap, buat pula akuarium ikan, air terjun pula. Malam-malam tak pergi masjid, duduk kat rumah pasang lampu, kena teh tarik, kemudian dia duduk seronok seorang-seorang dekat rumah dia. Jadi rumah ni rumah yang tak ada amalan. Bila rumah tak ada amalan, maka rumah ni seumpama kubur. Bukankah di kubur tak ada amalan yang kita buat dekat kubur? Wala taj'alu buyutakum qubura. Jangan kalian jadikan rumah kalian ni seumpama kubur, rumah yang tiada amalan. Sebab tu Nabi SAW ni apa dia buat? Sehingga kan amalan sunat ini dilakukan di rumah. Pasal apa amalan sunat ni kita nak buat kat rumah? Apa tak bolehkah kami nak buat dekat masjid? Boleh, tak ada masalah. Siapa nak solat qabliyah ke ba'diyah ke dekat masjid, tiada larangan. Bahkan Nabi SAW sendiri pun pernah buat dekat masjid. Tapi di antara salah satunya kerana kita nak jaga benda-benda hak bersifat lebih ni, kita nak jaga biar Allah dan kita saja yang tahu. Sebagaimana kata Sufyan ibn Uyainah.
Sufyan ibnu Uyainah ni min kibarit tabi'in, di antara tabi'in yang besar. Apa kata Sufyan ibnu Uyainah? Uktum min hasanatika kama taktum min sayyiatik. Sembunyikan kebaikan yang kalian buat seumpama kalian sembunyikan kejahatan dosa yang kalian buat. Kita buat dosa, kita tak nak orang lain tahu. Maka kata Sufyan ibnu Uyainah, hampa sembunyikan kebaikan yang hampa buat ni, biar Allah saja yang tahu. Sebagaimana kita sembunyikan benda yang tak elok yang kita buat. Pasal benda-benda sunat ni, benda kelebihan dia boleh main satu macam rasa. Tuan-tuan buat solat sunat 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat, dia main satu macam rasa. Wow, hebat juga aku. Orang pula pandang pula tengok kita, lagi orang pandang, lagi kita rasa hebat. Lagi satu pula kita nak asalnya nak keluar terus tak nak solat, tiba-tiba kita tengok orang solat. Satgi depa kata apa pula aku tak solat, dia pun solat. Maka solat dia tadi bukan kerana Allah, dah bertukar jadi solat kerana malu dekat manusia. Pasal tu part hak lebih-lebih ni afdal dilakukan di rumah, dan Nabi SAW menunaikan solat sunat ba'diyah 2 rakaat di mana? Iaitu di rumah dia. Baik, hukum sunat ini adalah solat ini sunat muakkad. Kemudian apa dia buat? Nabi SAW akan berehat selepas daripada waktu Isyak. Dia berehat, dan apa dia buat ketika berehat? Kebiasaan baginda akan bercakap dan bermesra dengan isterinya sebelum baginda tidur. Jadi satu cerita ni nak ceritakan Nabi SAW membicarakan tentang isu-isu tertentu selepas daripada waktu Isyak. Baik, bukan hanya sekadar dia duduk kat rumah, ada juga kadang-kala Nabi keluar selepas Isyak. Oh, maknanya ustaz, kami hak lepas Isyak ni kami piduk berjalan merata ni boleh lah. Baik, sekarang kita tengok Nabi SAW dia tidak terus tidur selepas waktu Isyak. Kadang-kala beliau akan berbicara tentang isu yang tertentu. Kisah yang pertama kita ambil, dia ceritakan, dia kata Nabi SAW ni kadang-kala dia keluar semula untuk berbicara dengan sebahagian sahabatnya. Maknanya hari ni hak kita duk ada meeting selepas Isyak ni, Nabi SAW juga ada urusan yang dia buat selepas daripada waktu Isyak. Diriwayatkan di sana Nabi SAW pernah menuju ke satu perkampungan Ansar pada beberapa malam. Bukan 1 malam, 2 malam, 3 malam, mungkin lebih. Baik, apa yang dia buat? Dia juga pernah pergi ke rumah Umar, dan dia juga pernah pergi ke rumah Abu Bakar pada waktu selepas daripada waktu Isyak. Maknanya ada sesi ziarah selepas waktu Isyak, tidak hanya sekadar berada di rumah dia sahaja. Bahkan apa yang mereka lakukan, kadang-kala mereka berbicara dan berbincang tentang isu-isu yang tertentu. Baik, kebiasaannya bukanlah bermaksud tiap-tiap malam dia pergi menyembang macam kita. Mentang-mentang boleh mesembang, maka kita tiap-tiap malam kita kat mana kita lepak, kita pergi lepak dekat mana-mana kedai, kena tertarik menyembang sampai pukul 12. Itu bukan sunnah Nabi SAW. Maka baginda dia keluar sekiranya ada urusan untuk berbincang tentang urusan-urusan tertentu. Baik. Dan kebiasaannya diceritakan Nabi SAW ni setelah selesai berbincang, Abu Bakar, Umar akan iring Nabi pulang ke masjid, dan kemudian mereka pulang ke rumah masing-masing. Tengok Nabi SAW bila dia keluar daripada rumah, sebelum dia balik ke rumah dia mesti singgah masjid dulu. Maka Umar dan Abu Bakar mereka ikut Nabi. Bila nak balik, mereka akan hantar Nabi sampai ke masjid. Bila masuk ke masjid, apa mereka buat? Maka mereka akan tamatkan perjalanan mereka di masjid, dan disitulah mereka akan berpisah. Pasal apa mereka suka ikut Nabi ni pada waktu malam? Kerana mereka nak dapat manfaat dan dapat meluangkan masa bersama dengan Nabi SAW, sebagaimana kisah yang kita nak cerita ni. Baik, satu kisah ini iaitu satu hadis yang direkodkan oleh Imam Muslim, cerita waktu malam Nabi ni. Satu kisah yang menarik untuk kita tekuni. Baik, kisah pertama ni ketika Nabi SAW balik selepas daripada waktu Isyak ni, dia akan melalui beberapa jalan. Bila dia keluar daripada rumah lepas Isyak, dia nak balik semula ni, dia akan ikut jalan-jalan tertentu. Dan kadang-kala dia akan melintas di sebahagian rumah sahabat. Nabi ni bila dia balik, dia akan lalu ke rumah sahabat. Dan menariknya, sahabat ni kita duk ingat kita ni waktu malam ni kita dah tak buat apa dah, tapi dalam hadis ini menunjukkan bagaimana para sahabat mereka membaca Al-Quran selepas waktu Isyak di malam hari dengan suara yang nyaring.
Kalau siapa yang seusia dengan saya sekitar umur lebih kurang sekitar 40 tahun, mungkin tinggal pula dekat kampung dulu-dulu, tuan-tuan mesti ingat apa yang berlaku di kampung kita di antara waktu maghrib sampai waktu isyak. Tuan-tuan lalu ke mana-mana rumah, kita mesti dengar punya ada rumah yang membaca Al-Quran. Sama ada belajar Al-Quran ataupun mereka membaca dan dibaca Al-Quran dengan suara yang kuat. Tuan-tuan main masjid, jangan duk baca Quran dengan kuat. Tapi di sana menunjukkan para sahabat mereka membaca Al-Quran di rumah mereka. Dan di waktu malam sehingga terdengar suara mereka ketika mana mereka sedang membaca Al-Quran. Baik, dulu-dulu saya ingat saya ni lepas maghrib, kita tak ada TV. Untung kita dan seronoknya kita. Hari ni kita kata, walaupun ada orang kata, orang dulu mungkin kata orang hari ni untung pasal kita ada TV, kita ada handphone. Tapi kami dulu tak ada TV, tak ada apa, radio pun tak ada rumah. Apa dia hiburan kami malam-malam? Saya kebetulan rumah ni rumah kat dalam kawasan hutan dekat dengan kebun getah. 4 buah rumah saja ada. Waktu malam ni pakai pelita minyak tanah tu, pelita minyak tanah tu lah. Kemudian sebelum mentara nak tidur ni duk keliling dekat pelita tu, duk main tangkap kelkatu, pi bakar kat atas tu. Kadang-kala mak kita duk larang takut jelaga lubang hidung. Itu kami dulu-dulu. Jadi lepas maghrib ni mak kita ada pesan semua kena buka Al-Quran. Saya kena belajar dengan 2 orang. Yang pertama kena baca dekat mak saya dulu, habis baca dekat mak kita, pi baca pula dekat bapak kita. Kat atas kepala ni ada satu bekas. Kenapa? Kena tikam dengan penunjuk Quran. Zaman dulu kita pakai penunjuk Quran tu duri apa landak tu bukan? Pi baca dekat mak lului, pi dekat bapak kita tak lului. Sebut huruf kha ke huruf khaf. Saya ingat dia praktis banyak kali dah, tak boleh-boleh. Dia geram, dia pegang penunjuk tu, dia tikam kat atas kepala tuan-tuan. Taklah tikam tu dia bagi muncung sikit tu, dia tumbuk. Tapi tumbuk tu terkeluar sikit, kena kepala berdarah. Darah meleleh ni, tutap, tak berhenti, kena baca juga waktu tu. Tu yang kata mak bapak kita, dulu-dulu ni nak bagi kita kenal Quran, sampai macam tu sekali dia ajak. Bila berlaku ni, di antara maghrib sampai ke waktu isyak. Dan hukuman yang kena pada kami, kalau kami buat salah, ni cerita abang-abang kita mesti ingat zaman main video game dekat kedai game dulu. Zaman tu tak ada cyber cafe, tak ada internet, tak ada, yang ada kedai game. Dulu kalau main game tuan-tuan macam main judi. Main game dulu zaman kita sekolah macam main judi sungguh. Satu malam ni duit tinggal, ada duit 2 kupang, 2 kupang dalam poket ni. Orang tua saya suruh pergi masjid. Sampai kat masjid, ustaz tak main macam tadilah. Kuliah maghrib tak ada, ustaz tak sampai lagi. Jadi budak-budak buat apa? Ada can, mereka pergi merayau. Kawan kata, hang ada duit? Ada 2 kupang. Dia kata, jom. Pergi mana? Kita pergi kedai game. Masuk kedai game, main game boh 2 kupang. Main game kapal terbang tu, apa dia, Saga ke apa? Sega. Oh, ingat hang no? Sega. Okey, baik, Sega. Main kalah. Saya pun buka pintu kedai game nak keluar. Ngam-ngam. Orang tua saya lalu kat depan kedai game tu. Lalu dia tak cakap banyak, dia tongkat motor, dia kejar saya malam tu, kena penampak sekali kelepang, kena hang balik rumah lah ni juga. Kita duk ingat balik rumah dah habis, tak habis tuan-tuan. Balik rumah saya kena rotan dan saya kena hukum. Dan setiap hukuman yang kami kena di zaman dulu tuan-tuan boleh buat hukuman ni bagus ke anak-anak. Hukuman apa? Setiap kesalahan kami, denda dan hukuman yang selain daripada dirotan, kami diminta untuk baca Al-Quran sampai bapak saya kata berhenti, baru berhenti. So apa saya kena buat? Saya kena baca Quran selepas daripada waktu isyak ni sampai tengah malam dah tahyung hayang. Mak kita kata, sudahlah tutup Quran, pergi tidur. Selagi bapak kita tak kata berhenti, tak berhenti. Dan itulah hukuman kami. Maknanya, hari ini kita dah dapat rasa lapang dan bersyukur, ya Allah, kalaulah tanpa hukuman tu, hari ini kita mungkin tak kenal Al-Quran. So point dia, mereka para sahabat juga adalah orang yang baca Al-Quran di waktu malam. Masuk baca ni, baca sendiri di rumah masing-masing. Baik, jadi dia lalu Nabi ni melintas dekat rumah para sahabat. Yang mana para sahabat ni ada yang membaca Al-Quran dengan suara yang kuat dan merdu. Dan setiap kali itulah bila Nabi lalu ke rumah sahabat ni, Nabi akan berhenti ketika dia mendengar Al-Quran. Tuan-tuan, pasal apa Nabi SAW berhenti? Al-Quran ni di antara pendamping Nabi, kesukaan Nabi SAW. Benda yang paling Nabi suka adalah Al-Quran. Bayangkan kalau wahyu lama tak turun ni, Nabi SAW dah tak seronok. Tak apalah yang tu Nabi ni, saya ceritakan seorang perempuan di zaman Nabi SAW.
Kalau saya tanya satu soalan dekat tuan-tuan, agak-agak boleh jawab ke tak? Siapa seorang perempuan yang Nabi sayang sungguh-sungguh dekat dia ni? Nabi sayang sungguh-sungguh. Nabi kata dia ni macam mak aku dan dia adalah ahli keluarga aku. Tapi dia bukan mak Nabi. Dia bukan ahli keluarga Nabi, tapi Nabi sayang sungguh-sungguh dekat dia. Siapa dia perempuan tu? Siapa nak jawab? Siapa nak try jawab? Tahu? Siapa perempuan yang Nabi sayang sungguh-sungguh dekat dia, perempuan ni, tapi dia bukan isteri Nabi. Dia bukan ahli keluarga Nabi, tapi Nabi anggap dia macam ahli keluarga Nabi. Siapa dia perempuan tu? Siapa dia? Tahu? Tak tahu? Tahu abang-abang kita? Ha? Apa tak tahu? Siti Nurhalizan apa tahu? Okey, baik. Baik. Siapa dia perempuan tersebut? Perempuan tu siapa? Apa nama perempuan ni yang rapat sungguh-sungguh dengan Nabi SAW? Nabi kata, hiya ummi ba'da ummi wa min ali baiti. Dia ni adalah ibu aku selepas ibu aku yang sebenar, dan dia adalah ahli keluarga aku. Nabi SAW sendiri iktirafkan perempuan ini sebagai ahli keluarga dia, dan dikatakan dia adalah ibu aku selepas ibu aku yang sebenar. Siapa nama perempuan tu? Itulah dia Ummu Aiman. Ummu Aiman yang menjadi pengasuh Nabi tu, itulah dia Ummu Aiman. Ummu Aiman seorang perempuan yang tua. Tak ada mana-mana perempuan pun yang berani marah dekat Nabi SAW. Tapi Ummu Aiman berani marah pada Nabi SAW. Ummu Aiman dia pernah marah dekat Nabi, yang mana orang lain tak ada siapa berani marah, tapi Ummu Aiman berani marah pasal dia anggap Nabi SAW macam anak dia. Itu yang kata Ummu Aiman ni. Selepas wafat Nabi SAW, Ummu Aiman ni diziarahi oleh Abu Bakar dan Umar. Ummu Aiman menangis. Bila ditanya pasal apa menangis, Ummu Aiman ni menangis, adakah engkau sedih disebabkan kewafatan Nabi? Dia kata tak, aku bukan sedih pasal Nabi SAW wafat, sebab semua yang mati hidup ni mesti akan mati. Tapi aku menangis kerana wahyu daripada langit telah terputus. Nampak tak bagaimana hebatnya mereka meletakkan Al-Quran dalam kehidupan mereka? Menangis pasal wahyu dah tak turun lagi. Kalau dah seumpama Ummu Aiman pun sedih kalau wahyu dah tak diturunkan, agak-agak macam mana Nabi kita Muhammad SAW? Nabi ni dengan Al-Quran ni tak pernah tinggal. Bahkan tuan-tuan, sebelum tuan-tuan nak tidur sekejap lagi, tuan-tuan nak tidur, ada tak di antara kita yang ambil sunnah Nabi SAW sebelum Nabi tidur? Sebelum Nabi kita Muhammad SAW ni dia nak tidur, dia akan buat apa? Dia akan iza awa ila firasyih, bila mana dia nak naik tidur dekat atas tempat tidur dia, apa yang Nabi buat? Nabi SAW selain daripada berwuduk, selain daripada berdoa, baginda SAW membaca Al-Quran. Orang Melayu kita ni, kita duk ingat Nabi tiap-tiap malam dia mesti baca surah Al-Mulk punya. Nabi dia mesti baca surah Al-Mulk. Pasal itu juga kita duk baca, betul Nabi SAW baca surah Al-Mulk. Tapi kita duk ingat surah Al-Mulk saja. Sebenarnya bila kita tengok di sana dalam hadis, Nabi SAW bukan hanya sekadar membaca surah Al-Mulk. Baginda juga membaca surah Al-Isra ataupun surah Bani Israel. Oh, maknanya dua surah ni, bukan dua surah, lebih daripada dua. Surah pertama surah Al-Mulk Nabi baca. Surah yang kedua surah Bani Israel ataupun surah Al-Isra. Nabi SAW riwayat Aisyah, dia takkan tidur melainkan dia akan baca surah Al-Isra ni. Oh, maknanya dua surah. Tak ada lagi surah yang lain. Surah apa lagi? Nabi SAW takkan tidur melainkan dia akan baca surah Az-Zumar. 3 surah Az-Zumar. Baik, oh 3 surah saja. Bukan 3, ada lagi yang keempat. Nabi SAW takkan tidur melainkan dibacakan juga surah As-Sajdah. Oh, maknanya 4 surah. Bukan 4 surah, ada lagi. Surah apa lagi? Al-Musabbihat. Surah-surah yang bermula dengan Sabbahalillah juga dibacakan oleh Nabi SAW. Surah yang bermula dengan kalimah Subhana juga surah yang selalu dibacakan oleh Nabi SAW sebelum baginda tidur. Baik, secara ringkas senang faham kita apa dia? Nabi SAW takkan tidur melainkan dia mesti baca Quran dulu. Nabi mesti baca Quran. Tuan-tuan mungkin pernah dengar ataupun tak tahu, saya tak pasti. Tuan-tuan tahu tak rambut Nabi SAW macam mana? Rambutnya jummatun wa wafratun. Jummah pada bahagian belakang, iaitu sampai paras bahunya. Wafratun pada bahagian tepi sampai ke cuping telinga dia.
dibelahkan rambut pada bahagian tengah. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, lam yatajawaz syaibur rasul illa 14 syaiban. Kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, aku fikira uban ada kat atas kepala Nabi tak lebih daripada 14 helai uban. Ni kat atas kepala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ada 14 helai uban. Siapa kata? Anas bin Malik, khadam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapa dia lagi? Yang kedua, bila mana Abdullah ibnu Abbas mengatakan, ma'adattu syaibur rasul illa 20 syaiban, tidaklah aku kira uban yang ada ke atas kepala Nabi, melainkan aku kira ada 20 helai. So sekitar 14 ke 20 helai uban ada ke atas kepala Nabi, di antara belahan tengah dan pada pelipisnya, kawasan jambang dia. Berapa helai ada? 14 sampai ke 20 helai uban. Menariknya bila pitanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, ya Rasulullah, laqad kunta syiban, wahai Rasulullah, kami dapati di atas kepala engkau ada uban. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Syayyabatni Hud, syayyabatni al-waqi'ah, syayyabatni al-mursalat, syayyabatni amma yatasaalun, syayyabatni at-takwir. Kepala aku beruban disebabkan 5 surah daripada Al-Quran. Surah yang pertama surah Hud, surah yang kedua surah Al-Waqi'ah, surah yang ketiga surah Al-Mursalat, surah yang keempat surah Amma Yatasa'alun, surah yang kelima adalah surah At-Takwir. 5 surah daripada Al-Quran menyebabkan kepala Nabi SAW beruban. Maknanya Nabi dengan Quran ni bukan hanya sekadar baca, bukan hanya sekadar dengar, bukan hanya sekadar tengok, bahkan baginda tadabbur menghayati Al-Quran sampai keluar uban atas kepala. Ada di antara kita sampai beruban kepala tak baca Quran pun ramai. Beruban kepala tapi tak boleh baca dan tak cuba pun untuk nak baca. Sedangkan Nabi SAW beruban kepalanya disebabkan kerana Al-Quran. Bagaimana dia gunakan otaknya untuk memikirkan tentang Al-Quran. Pasal itu dia amat sensitif dengan Al-Quran walaupun sedang berjalan, tengah berjalan sekalipun. Maka baginda akan berhenti seketika untuk mendengar bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh para sahabatnya di waktu tengah malam ni. Tapi pasal apa nak dengar? Pasal Al-Quran ni bukan hanya sekadar baca, tuan-tuan. Al-Quran ni bukan sekadar tengok. Al-Quran bukan sekadar dipelajari. Sometimes, kadang-kala kita kena dengar Al-Quran ni ikut telinga kita. Pasal apa nak kena dengar Al-Quran? Pasal Allah sendiri sebut kat dalam Al-Quran kaitan di antara orang yang mendengar Al-Quran. Apa kata Allah? فَإِذَا قُرِئَ عَلَيْكُمُ الْقُرْآنِ, bila kalian dibacakan kepada kalian Al-Quran. Maknanya orang lain bacakan kepada kita Al-Quran, fastami'u lahu wa ansitu, pasang telinga untuk mendengar. Kalimah istima' ataupun fastami'u dia bukan sama sebagaimana kalimah isma'. Fastami'u ni pasang telinga dengar dan jangan buat benda yang lain. Wa ansitu, dan jangan berkata-kata. Bila ada orang membacakan Al-Quran pada kita, pasang telinga dengar dan jangan bercakap. Apa tujuannya? La'allakum turhamun, mudah-mudahan kalian akan dirahmati. Orang yang memasang telinga untuk mendengar bacaan Al-Quran, Allah kata diam, berikan perhatian, mudah-mudahan kalian akan dirahmati. Tuan-tuan tahu tak, kalau kita tak mau dengar Al-Quran, tak apalah, fine lah, hampa tak mau dengar Al-Quran. Tahu ke tak tahu kita jin dengar Al-Quran? Di dalam Al-Quran ada satu surah, surah ni dinamakan dengan surah jin. Satu surah dalam Al-Quran, juzuk yang ke-29, ada satu surah, nama surah ni surah jin. Menariknya ayat pertama surah jin ni Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih." Allah kata, wahai Muhammad, pi habaq dekat depa semua. Pi habaq dekat orang Mekah, pi habaq dekat seluruh manusia. Uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Ketika mana engkau sedang membaca Al-Quran, maka telah datang segorombolan jin. Apa jin ni buat? Fastami'u lahu, mereka mendengar bacaan Al-Quran yang engkau bacakan. Apa kata mereka? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami telah mendengar Al-Quran yang dibacakan oleh Muhammad dan kami merasa takjub dengan Al-Quran tersebut. Yahdi ila rusydi fa amanna bih.
dan Al-Quran itu mendatangkan petunjuk kepada jantung hati kami dan kami beriman dengan Al-Quran. Kita duk kata, ada orang duk sebut apa mereka kata, sejahat-jahat manusia sebaik-baik jin. Kata kita lah, kita duk kata macam tu. Kita tak tahu silat-silat habulan jin lagi baik daripada kita. Jin dengar Al-Quran sekali dia beriman dan Al-Quran memberi petunjuk. Bayangkan tengok orang kena histeria pergi baca ayat kursi, baik dia. Maknanya dengar cakap jin tu. Kita baca Quran tak lut, nak cerita kata apa teruk lagi kita daripada jin. Surah jin tu cerita macam mana Al-Quran tu didengari oleh jin, mereka boleh beriman hanya dengan sekali dengar. Pasal tu kena dengar juga Al-Quran ni. Kadang-kala kita tak tahu kat mana part yang Allah nak bagi petunjuk dekat seseorang, maka dengan Al-Quran boleh menyebabkan hati seseorang tu mungkin dia akan terkesan, barangkali kalau tak dapat hidayah dia boleh dapat hidayah. Lepas tu kena dengar juga Al-Quran, bukan hanya sekadar itu saja. Sebab tu di sana ada bab. Tuan-tuan yang duduk di masjid, ada kajian tentang tafsir, ada kajian berkaitan tentang tadabbur Al-Quran, tuan-tuan masuk. Pasal apa nak kena masuk? Karena di sana ada satu hadis yang Nabi SAW pernah sebut kepada para sahabat. Cerita apa ni? Cerita di antaranya kata Nabi SAW, kalaulah sekiranya ada di satu tempat, ma min baitin min buyutillah, mana-mana rumah daripada rumah-rumah Allah. Ni tuan-tuan duduk ni dalam rumah Allah. Yatlu ma min majtama'a qaumun min baitin min buyutillah. Takkan berkumpul mana-mana kumpulan, mana-mana orang di dalam rumah-rumah Allah. Yatluna kitaballah, yang mana di dalam rumah Allah itu ada orang yang membacakan ayat Al-Quran. Wa yatadarasunahu, dan mereka belajar tentang Al-Quran tersebut di dalam rumah Allah itu. Melainkan mereka akan dapat 4 perkara. Illa nazalat alaihimus sakinah, yang pertama dia dapat sakinah, ketenangan. Yang kedua, wa ghasyiyat alaihimur rahmah, Allah akan berikan pada mereka rahmat. Wa haffat alaihimul malaikah, para malaikat akan datang kepada mereka. Wa zakara man indah, dan nama mereka akan disebut di sisi Allah. Ini di antara kelebihan. Sebab tu dalam kisah ini menceritakan Nabi SAW dengar Al-Quran, dia akan berhenti macam tuan-tuan dengar lagu negaraku tu. Macam itulah. So Nabi SAW dia akan berhenti seketika untuk mendengar bacaan yang dialunkan oleh mereka ni, para sahabat. Baik, ada satu riwayat diceritakan Nabi SAW lalu ke rumah seorang sahabat. Siapa boleh jawab? Hak ada dalam masjid ni lah. Kalau hampa tak boleh jawab, hampa memang lekeh punya orang. Okey, baik-baik hampa jawab. Okey, baik. Apa soalan dia? Soalan dia adalah, siapa sahabat Nabi hak suara sedap? Siapa sahabat Nabi ni hak suara dia sedap sungguh? Nabi puji suara dia. Siapa dia? Siapa tahu? Ha? Apa nama? Abdullah Mat Badawi? Bukan? Habis? Abdullah? Ya ke Abdullah? Okey, ada lagi jawapan yang lain. Saya lupa. Kita bawa hadiah kita? Tak ada? Tak ada bawa, lupa lah pula. Okey. Ada? Siapa nak jawab? Siapa sahabat Nabi hak suara sedap? Suara sedap ni. Kalau Google hampa jumpa, tapi jangan duk Google lah. Okey, baik. Jangan Google lagi, lagi baru Google. Siapa sahabat Nabi hak suara dia suara yang sedap sungguh? Ada? Ada jawapan? Ada ke tak ada? Ya, adik kita. Siapa dia? Ha? Muhammad. Tapi hak berani itu bagus. Berani menjawab walaupun salah. Dia, ada Haji? Tak tahu. Belakang-belakang adik-adik kita, belakang anak-anak muda kita ada jawapan. Ada ke tak ada? Orang Melaka ada jawapan. Siapa dia? Hampa jangan kata tak tahu. Hampa tak tahu. Abdullah ibn Mas'ud. Salah. Bukan Abdullah ibn Mas'ud. Siapa dia? Haji Ghazali. Ha? Abdullah ibn Abbas. Hampa nama tu je apa-apa. No? Baik, ada lagi yang lain. Nama dia Abu juga. Ada Abu kat depan. Ada Abu juga nama dia kat depan ni. Abu apa? Tak tahu. Okey, Abu Musa Al-Asy'ari. Apa nama dia? Abu Musa Al-Asy'ari. Tuan-tuan mau ingat nama ni. Nama apa? Seorang sahabat, nama dia Abu Musa Al-Asy'ari. Dia memiliki suara yang sedap.
Dia memiliki suara yang sedap, sampaikan Nabi SAW pernah kata dekat dia, laqad utita bimazamiri ali Daud. Wahai Abu Musa, engkau telah mengingatkan aku dengan suara Nabi Allah Daud alaihi salam. Suara engkau ni lemak merdu, mengingatkan aku akan suara Nabi Allah Daud alaihi salam. Tu Abu Musa al-Asy'ari ni. Maka Nabi SAW dia lalu ke rumah Abu Musa al-Asy'ari. Bila dia lalu, dia dengar Abu Musa al-Asy'ari ni duk baca Quran dengan suara yang nyaring. So apa dia buat? Maka dia berhenti pada waktu tersebut untuk mendengar bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Abu Musa. Esok hari, maka apa kata Nabi SAW kepada Abu Musa ni waktu subuh bila dia jumpa Abu Musa? Dia kata, "Law ra'aitani wa ana astami'u liqira'atakal barihah laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud." Kalaulah hantau, ataupun bahasa kita hantau tak semalam, aku dengar hang punya bacaan. Nabi SAW ni kata dekat Abu Musa, kalau hantau semalam aku dah dengar bacaan Al-Quran yang hang baca. Sesungguhnya Allah telah menganugerahkan kepada engkau suara yang begitu merdu sebagaimana suara iaitu keluarga ahli Daud, iaitu suara Nabi Allah Daud alaihi salam. Hadis ini adalah hadis yang sahih, direkodkan oleh Imam Muslim. Cerita Nabi SAW selepas daripada waktu Isyak, dia berjalan dan dia mendengar ada sahabat baca Quran dan terpegun, akhirnya sehingga menyebabkan dia berhenti daripada berjalan semata-mata kerana nak mendengar bacaan Al-Quran. Baik, next. So apa pengajaran kita dalam bab ni? Tuan-tuan, kita mungkin kalau sibuk, sungguhlah sibuk sampai ke satu tahap ni tak boleh nak baca Al-Quran. Kita balik mungkin dah lewat. Sekurang-kurangnya tuan-tuan duduk dalam kereta tu, buka Quran dengar. Pasal kita nak rahmat ni, la'allakum turhamun tu kita nak. Sekurang-kurangnya tak mampu nak baca, kita jadikan orang yang biasa dengar. Bila ni? Waktu malam. Tuan-tuan mau tiru, saya duduk di Syria dulu ni tahun 95 sampai tahun 99. Saya puji driver teksi ni, dia suka buka Al-Quran di dalam teksi. Dia buka Al-Quran kat dalam teksi, dan pada dua waktu ni mereka akan buka Al-Quran. Yang pertama waktu pagi, awal pagi, dan yang kedua di waktu tengah malam, waktu malam hari. Dan yang kedua waktu mana lagi? Waktu mula-mula dia nak buka kedai, dan yang kedua waktu dia nak tutup kedai, dia akan buka Al-Quran. Maknanya dia mulakan dan akhiri mula dengan Quran, ditutupi juga dengan Al-Quran. Maknanya nak ceritakan macam mana mereka letakkan Al-Quran dalam kehidupan mereka. Sebab tu kita ambil pengajaran daripada kisah ni. Sekurang-kurangnya tak mampu baca tak apalah, tapi jangan sampai dengar pun kita tak mampu. Kalau baca pun tak boleh, dengar pun tak boleh, tengok pun tak boleh, tu teruk sangat. Elok tuan-tuan sebut, wahai batu belah, batu bertangkup, tuan-tuan minta telanlah aku, teruk sangatlah kalau dah sampai dengar pun tak boleh, baca pun tak boleh, tengok pun tak boleh. Teruk sangat ni, teruk sangat. Maka itu yang patut kita buat. Lihat bagaimana para sahabat mereka meletakkan Al-Quran kat dalam kehidupan mereka. Baik, ini kisah yang kedua pula. Tadi kisah pertama, Nabi lepas Isyak, Nabi dengar Al-Quran yang dibacakan oleh para sahabat. Baik, kisah yang kedua ini di antara kisah yang direkodkan oleh dalam Sahih Ibnu Hibban. Hadis yang sahih. Cerita apa? Satu malam ni Nabi SAW masuk masjid pada waktu malam. Maknanya ni cerita lepas daripada waktu Isyak. Baik, tiba-tiba Nabi SAW ni melihat Abdullah ibnu Mas'ud sedang mengerjakan solat sambil baca surah An-Nisa. Tuan-tuan, ente kenal itu Abdullah ibnu Mas'ud? Tuan-tuan kenal tak ni? Siapa dia Abdullah ibnu Mas'ud ni? Tuan-tuan mau tahu nama-nama Abdullah di kalangan para sahabat disebut Ubaidullah. Ni di antara Abdullah yang hebat yang hidup di zaman Nabi SAW. Siapa Abdullah yang hebat yang hidup di zaman Nabi SAW ni? Saya sebut satu. Tadi dah sebut tadi satu. Abdullah apa tadi sebut? Abdullah ibnu Mas'ud. Okey, seorang. Ada lagi Abdullah yang lain. Siapa nak sebut Abdullah yang lain? Abdullah apa? Abdullah ibnu Abbas. Okey, dua. Next, Abdullah lain lagi? Abdullah ibnu Umar. Okey, Abdullah ibnu Umar, tiga. Next lagi, ada lagi tak Abdullah yang lain?
Tuan-tuan jangan sebut Abdullah bin Ubay. Saya sebut awal-awal. Okey, baik. Pasal Abdullah bin Ubay bapa munafik. Hak tu kita tak mahu. Abdullah juga yang tu pun. Ada seorang lagi Abdullah bin apa satu lagi zaman Osman tu, zaman Ali tu. Dia muncul zaman Ali. Abdullah apa? Abdullah bin Sabah jahat juga yang tu. Baik, kita sebut balik pada awal. Baik, ada 4 Abdullah yang hebat di zaman Nabi yang digelar Ubaidullah. Geng Abdullah, geng yang nama Abdullah. Abdullah yang pertama adalah Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah yang kedua Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anak kepada Umar Al-Khattab, seorang yang tokoh yang alim. Abdullah yang ketiga Abdullah bin Amr bin As, anak kepada Amr bin As radhiyallahu anhuma, nama Abdullah juga. Tahu apa kata Abu Hurairah? Dia kata tak ada siapa boleh challenge aku ni dalam bab mengumpulkan hadis. Tak ada siapa boleh challenge aku melainkan seorang anak muda yang bernama Abdullah bin Amr bin As. Anak Amr bin As ni, dia bukan sekadar hafal hadis, bahkan dia juga menulis hadis. So 3 dah. Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Umar, Abdullah bin Amr bin As. Abdullah yang keempat Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam, anak sahabat Nabi. Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam. 4 orang ni di antara Abdullah yang hebat. Dan kata mereka, kalau sebut 4 Abdullah ini, jangan lupa menyebut Abdullah yang kelima. Siapa dia Abdullah yang kelima? Bukan Abdullah Ahmad Badawi. Siapa dia? Habis siapa dia? Dia adalah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah ibnu Mas'ud ni tuan-tuan, dia ni seorang sahabat yang badan dia kurus keding. Macam tuan-tuan tengok saya kat depan ni, saya kurus dan keding. Okey, baik. Maka ibnu Mas'ud seorang sahabat yang amat keding. Kedingnya ibnu Mas'ud ni sehingga dikatakan dia memiliki betis kaki yang amat kecil. Dia betis kaki dia ni betis kaki yang kecil. Pernah satu ketika dia diminta untuk panjat naik ke atas pokok tamar. Dia naik ke atas pokok tamar ni, apa dia buat waktu tu? Bila dia duduk dekat atas, kain dia terselak, nampak betis Abdullah ibnu Mas'ud yang kecil ni. Jadi bila nampak betis Abdullah ibnu Mas'ud yang kecil ni, maka para sahabat ni gelakkan kaki dia hak kecil ni. Depa gelak dekat kaki dia. Bila Nabi SAW melihat sahabat ketawakan betis Abdullah ibnu Mas'ud hak kecil itu, apa kata Nabi SAW? Jangan kalian mentertawakan betis Abdullah ibnu Mas'ud yang kecil itu, kerana betisnya yang kecil itu sekiranya ditimbang di hadapan Allah, maka betisnya lebih berat berbanding bukit Uhud. Tu ibnu Mas'ud tu. Jangan siapa pun gelakkan betis dia. Betis dia hak kecil itu, kalau ditimbang di hadapan Allah, betis dia lebih berat berbanding bukit Uhud. Maksud betis dia lebih berat ni, kaki dia hak kecil itu, tapi pahala pada kaki tersebut amat banyak. Jangan main-main dengan Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia pernah cerita, dia kata satu ketika aku meletakkan kaki, aku meluncurkan kaki kat dalam masjid. Nabi letak kaki Nabi ke atas kaki aku, ditakdirkan Allah turun ayat Al-Quran pada waktu tersebut, maka beratnya Nabi SAW menanggung penurunan wahyu, sehingga aku dapat rasa tulang betis aku hampir pecah. Tu yang nama Ibnu Mas'ud. Dia di antara tok guru bagi para sahabat. Ibnu Mas'ud ni banyak cerita Ibnu Mas'ud ni. Baik, kita ringkaskan. Nabi masuk masjid, Ibnu Mas'ud tengah duk solat, dan dia baca surah An-Nisa kat dalam solat dia. Maka Nabi SAW pun terus berdiri untuk mendengar bacaan. Tuan-tuan, saya ulang. Nabi masuk masjid, Ibnu Mas'ud tengah solat. Waktu Ibnu Mas'ud tengah solat ni, dia baca dalam solat dia surah An-Nisa. Bila dia baca surah An-Nisa, apa yang Nabi SAW buat? Nabi SAW terus berdiri untuk mendengar bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Ibnu Mas'ud pada waktu tersebut. Kemudian Nabi SAW berkata kepada Abu Bakar dan Umar yang turut serta pada malam itu. Apa kata Nabi kepada Abdullah, kepada Umar dan juga kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum ajma'in? Man sarrahu an yaqra al-Quran ghaddan kama unzil falyaqra'hu ala ibnu ummi abdin. Siapa yang nak baca Quran macam ia diturunkan kepada aku, macam mana Jibril ajak kepada aku Al-Quran tersebut, maka hendaklah dia baca macam Ibnu Mas'ud baca Quran.
Maknanya bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Ibnu Mas'ud, bacaan yang paling tepat. Macam Al-Quran diturunkan pada Nabi, macam itulah Ibnu Mas'ud baca. So menunjukkan dia adalah sahabat yang amat mahir membaca Al-Quran. Di sana ada satu hadis yang lain cerita tentang Ibnu Mas'ud ni, amat menarik tuan-tuan. Hadis cerita tentang apa? Iaitu kisah satu hari Nabi SAW, Ibnu Mas'ud Nabi SAW datang jumpa Ibnu Mas'ud. Ja'ani Rasul SAW, kata Ibnu Mas'ud, Nabi mai jumpa aku. Kemudian Nabi kata apa? Ya Ibnu Mas'ud, iqra' alayya al-Quran, bacakan kepada aku Al-Quran. Maksudnya Nabi minta Ibnu Mas'ud tolong bacakan Al-Quran. Nabi nak dengar daripada mulut Ibnu Mas'ud sendiri. Pasal kan kita dah kata tadi, siapa nak dengar bacaan Al-Quran paling tepat, dengar daripada mulut Ibnu Mas'ud. So satu hari ni Nabi mai jumpa Ibnu Mas'ud. Nabi kata dekat Ibnu Mas'ud, iqra' alayya al-Quran ya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud, bacakan kepada aku Al-Quran. So apa yang Ibnu Mas'ud kata bila dia dengar Nabi suruh dia baca Quran? Dia tanya soalan dalam keadaan pelik. Aqra' alaikal Quran wa fika unzil ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, apakah aku nak membaca Al-Quran? Bukankah Al-Quran itu telah pun diturunkan kepada engkau? Dan apa keperluan untuk dibacakan pula Al-Quran kepada engkau? Maksudnya, tak kalah saya nak kena baca Al-Quran pada Nabi kot. So dia tanya soalan balik. Maka jawab Nabi SAW jawapan yang kita rasa malunya kita. Kata Nabi SAW, uhibbu an asma'al Quran min ghairi. Uhibbu an asma'al Quran min ghairi. Aku teramat suka mendengar Al-Quran ini dibacakan oleh orang lain kepada aku. Maknanya apa? Nabi SAW teramat suka mendengar Al-Quran kalau ada orang yang bacakan kepada dia. Maka khusyuknya Nabi mendengar Al-Quran dan suka dan juga seronok pada waktu tersebut. Maka Ibnu Mas'ud juga dalam riwayat itu membaca surah An-Nisa sampai pada satu ayat. Nabi angkat tangan letakkan pada mulut Ibnu Mas'ud dengan berkata, hasbuk ya Ibnu Mas'ud. Cukup wahai Ibnu Mas'ud. Apa maksud cukup ini? Cukup. Pada waktu itu aku melihat Nabi SAW menundukkan kepala ke bumi dan kedua belah mata baginda mengalirkan air mata. Sebab apa? Kerana dibacakan oleh Ibnu Mas'ud dan baginda menghayati ayat yang dibacakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud pada waktu tersebut. Itu di antara kita lihat bagaimana Nabi SAW selepas Isyak fokusnya apa? Fokusnya lebih more to Quran, lebih kepada Al-Quran. So malam ni tuan-tuan kita ambillah sikit, bukan? Tuan-tuan balik kat rumah saat lagi sementara nak tidur, bacalah sikit. Gamak tak boleh baca, dengar. Gamak tak boleh dengar, tengok Al-Quran. Gamak tengok pun tak boleh, pandang daripada jauh, ya Allah apalah dosa aku sampai tak boleh nak pegang. Hak tengok pada jauh pun tak boleh juga. Paling teruk lah ni tuan-tuan. Gamak dah tengok pun tak boleh, tuan-tuan sebutlah, wahai batu belah, batu bertangkup, telan sajalah aku. Itulah kali dah kalau dah teruk sangat. Saya kira cukup lah sekadar tu untuk malam ni. Orang kata 9.30 tu padalah, bukan? Buat mula pun lepas Isyak. InsyaAllah kita jumpa malam esok lepas maghrib, sambungan kisah malam Nabi SAW, apa yang Nabi buat pada malam esok, tempat yang sama. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsira, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah.